Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir. Wa an-naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair. Ibtigha'a wajhillah mardati wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana kita masih diberi kesempatan untuk kita duduk pada malam ini di dalam satu majlis taman syurga untuk kita sama-sama berfikir dan merenung bagaimanakah cara untuk majukan kehidupan akhirat kita. Setelah seharian kita berusaha, bekerja untuk kita majukan kehidupan dunia kita, maka Alhamdulillah kita juga beruntung yang mana kita diberi hidayah oleh Allah untuk kita duduk, untuk kita fikir sejenak bagaimana kehidupan kita di akhirat. Kerana kehidupan kita dekat akhirat adalah kehidupan yang selama-lamanya akan kita tempuh. Dan kehidupan di dunia ini yang kita berhempas pulas mencarinya, semuanya akan kita tinggalkan. Sama ada mahu ataupun tidak, kita akan tinggalkan. Tapi kehidupan di akhirat, itulah kehidupan yang mana selama-lamanya kita akan berada di sana, sama ada kita mahu ataupun tidak. Syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana tak semua orang diberi kesempatan untuk duduk dalam taman-taman syurga. Kata Nabi SAW, "Idza marartum birriyadil jannah farta'u." Bila mana kamu lintas taman-taman syurga, maka petiklah buah-buahannya. Dikatakan, apakah taman-taman syurga itu ya Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, "Hilaqul dzikri." Halaqah-halaqah berzikir. Ataupun ditafsirkan oleh para ulama termasuk juga adalah majlis ilmu, insya-Allah. Kita duduk di sini untuk kita sama-sama merenung dan kita mendengar kembali, semak kembali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah baginda sampaikan kepada kita. Kalau kita pernah dengar sebelum ni, maka kita duduk di sini adalah untuk refresh kembali, untuk kita segarkan kembali. Dan kalau kita belum pernah dengar hadis ini sebelum ini, maka kita datang sini adalah untuk kita mendengarnya. Hadis-hadis ini semuanya disampaikan oleh Nabi SAW kepada kita. Banyak pesanan-pesanan yang disampaikan oleh Nabi kepada kita. Kalau kita tak baca, maka kitalah yang rugi. Macam apa? Macam kita punya handset, penuh dengan mesej. Kita ni tak senang duduk. Kalau tengok handset kita ada tit, ada bunyi kan, tit, lepas tu tengok ada satu mesej, tak senang duduk. Nak baca juga kan, tak senang. Kalau bercakap dengan orang tu tangan, tak sabar bila dia nak habis cakap, nak baca. Satu mesej je tak sabar. Nah, kalau tengok buka handset, tiba-tiba ada 10 mesej, kata, "Oh, tak sabar nak baca kan." Masya-Allah, tak sabar satu-satu. Tapi hari ni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam masih ratusan bahkan ribuan hadis yang telah disampaikan kepada kita yang masih belum kita baca. Inbox kita tu dah penuh berlambak-lambak dah mesej daripada Nabi SAW. Bila kita nak baca? Kita dengan alasan sibuk lah ustaz, kerja tak ada masa. Sibuk lah ustaz, saya ni bukannya orang senang waktu tu, sibuk seminit pun berharga, susah itu. Kita lah yang rugi. Bila mana kita tak baca inbox kita yang mesej yang dihantar oleh Nabi SAW, dah diriwayatkan oleh para imam, para ulama sejak zaman dahulu. Para ulama berhempas pulas meriwayatkan hadis-hadis ni semuanya untuk kita baca pada akhir zaman ni. Tapi kalau kita tak baca, kitalah yang rugi. Masya-Allah. Alhamdulillah, kita dah sampai kepada hadis yang ke-23 daripada kitab hadis 40 ataupun Mata Arba'in dari Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. 40 hadis yang dikumpulkan, bukan dikarang, dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita sampai hadis yang ke-23. Yang belum ada kitab, boleh kita pinjam kitab masjid. Ada tinggal 2 lagi atas meja tu, jadi kita boleh gunakan sementara. Bismillahirrahmanirrahim.
عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم insyaallah. Daripada Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman, bersuci itu adalah separuh daripada iman, dan alhamdulillah itu memenuhi mizan. Subhanallah walhamdulillah memenuhi di antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti, sabar adalah cahaya, Al-Quran adalah pembela kamu atau pendakwa kamu. Setiap manusia keluar pada waktu pagi, di antara mereka ada yang menjual dirinya, dan di antaranya ada yang membebaskan dirinya ataupun menghancurkan dirinya. Riwayat Imam Muslim. Masya Allah. Hadis yang ke-23, pesanan Nabi SAW kepada kita. Masya Allah. Yang mana kalau disifatkan Nabi SAW ni tidak ada jalan kebaikan melainkan semua yang telah Nabi ajarkan kepada kita. Masya Allah. Tidak ada yang besar ataupun kecil, sedikit pun semuanya Nabi dah ajar kepada kita. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abi Malik Al-Harith bin Asim. Abi Malik itu gelaran dia lah. Apa ni kita kata apa? Kunyah dia. Anak dia nama Malik. Abu Malik, ayah kepada Malik. Nama dia Harith. Harith. Jadi kalau ada orang nama Harith, itu nama sahabat. Kalau ada orang nama Harith ataupun anak kita letak nama Harith, maka ketahuilah Harith itu juga adalah nama seorang sahabat. Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Insyaallah. Maka dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu adalah separuh daripada iman. Masya-Allah. Kebersihan itu separuh pada iman. Tidak ada agama atas dunia ni yang mana ambil berat tentang kebersihan lebih daripada Islam. Yang mana nak beribadat pun ada diserapkan unsur-unsur kebersihan. Kalau kita nak solat, pertama sekali diri kita kena bersih. Kita kena ambil wuduk kan, bersihkan diri kita, muka kita, tangan kita, kaki kita, kepala kita, kita bersihkan. Masya Allah. Kemudian nak solat kena tempat yang bersih. Tiga perkara kena bersih waktu kita solat. Baju kena bersih, tempat kena bersih, dan jasad kena bersih. Kalau salah satu ada najis, maka tak sah solat. Masya Allah. Ambil berat tentang kebersihan Islam. Dalam Islam, melumurkan najis kepada badan itu adalah satu dosa, dan kata para ulama, dosa tersebut akan kekal selagi mana adanya najis itu pada jasad. Masya Allah. Macam tu sekali. Melumurkan najis, mencuri itu apa semua memanglah berdosa. Ini melumurkan najis. Kalau ikutkan mana ada kacau orang lain? Tak kacau orang lain. Ambil najis saja-saja lumur kat badan, maka berdosa. Dan kata ulama, dosa tu masih terus berjalan selagi mana najis tu ada kat jasad dia. Melainkan kalau ada sebab lah, ada sebab-sebab lain yang terpaksa, tapi kena saja-saja, maka berdosa. Macam tu sekali. Lumurkan najis pun berdosa. Mana agama kat atas dunia ni yang mana lumurkan najis kepada badan dia berdosa. Masya Allah. Bahkan na'udzubillah, bukan kita nak menghina, tetapi ada sebahagian agama yang mana cara dia, fahaman dia, cara nak mendekatkan diri dia kepada Tuhan dia adalah dengan melumurkan najis kepada jasad dia. Na'udzubillah. Jadi kita bersyukur hari ini, alhamdulillah, kita dapat nikmat iman, dapat nikmat Islam. Agama, inna dina indallah Islam, agama yang benar di sisi Allah itu adalah Islam. Insya-Allah.
Jadi siapa kata Islam itu selekeh, siapa kata Islam itu perintah pentingkan kebersihan, Nabi SAW adalah orang yang sangat ambil berat tentang kebersihan. Nabi adalah ambil berat tentang kebersihan. Betul Nabi pakai pakaian yang sederhana, pakaian yang zuhud. Ada orang ingat kotor tu adalah zuhud, itu salah. Ada ingat pakai baju kotor kan? Kenapa ni zuhud, katanya duduk-duduk ni zuhud kan? Tak zuhud. Nabi SAW pakai baju murah, tapi baju Nabi sentiasa bersih. Jangan salah faham, Nabi bukan pakai baju kotor. Nabi pakai memang pakaian Nabi SAW sederhana. Taklah Nabi cerewet nak pakai baju yang mahal-mahal. Apa baju yang ada Nabi pakai je. Dan baju Nabi tak semuanya murah, ada juga baju yang mahal. Kalau kita baca Syama'il Nabi SAW, Nabi ni sifat dia, Nabi tak cerewet. Apa baju orang bagi Nabi pakai. Ada kala orang bagi baju mahal Nabi pakai, ada kala orang bagi baju sederhana Nabi pakai, ada kala orang bagi baju murah aja Nabi pakai. Yang penting tutup aurat. Masya Allah. Tapi pakaian Nabi sentiasa bersih. Baik Nabi pakai baju mahal, baik Nabi pakai baju sederhana ataupun baju murah, pakaian Nabi sentiasa bersih. Pernah satu ketika Nabi SAW lihat satu orang lelaki jalan, baju dia comot. Maka Nabi tak setuju. Nabi cakap dekat para sahabat, Nabi kata, ala yajidu hadha ma'an yunadhifu bihi thawbahu atau kama qala alaihi salatu wasalam. Nabi kata, adakah dia tak ada air untuk dibersihkan pakaian dia? Dia tak boleh basuh ke baju dia? Nabi tak setuju kan? Masya Allah. Ada satu orang lagi, dia berjalan depan Nabi, rambutnya tak terurus, maka Nabi tak setuju juga. Nabi kata, ala yajidu hadha ma yusakkinu sya'rahu atau kama qala alaihi salatu wasalam. Nabi kata, adakah dia ni tak mampu nak menguruskan rambut dia? Nabi SAW sentiasa minyakkan rambut baginda, sikat rambut baginda supaya kemas. Pakaian Nabi sentiasa kemas. Masya Allah. Itu sunnah Nabi SAW. Dan Nabi sangat suka memakai wangi-wangian. Nabi sangat suka pakai wangi-wangian. Sedangkan Nabi SAW itu, kalau kita baca kitab Syama'il, baginda dah memang wangi walaupun tak pakai wangi-wangian. Baginda dah memang wangi. Dalam kitab Syama'il banyak para sahabat yang mengaku katanya memang wangi Nabi SAW. Tetapi Nabi masih pakai wangi-wangian untuk mengajar kepada umat ini, yang mana itu adalah sunnah Nabi SAW. So kita tengok para ulama pun sangat ambil berat untuk pakai wangi-wangian. Untuk nak pergi masjid dia pakai wangi-wangian, nak pergi majlis pakai wangi-wangian, nak solat, nak hadir ke rumah Allah pakai wangi-wangian. Itu sunnah Nabi SAW. Masya Allah. Sunnah Nabi SAW. Kata Imam Syafi'i, barang siapa yang bersih bajunya, maka lapang hatinya, yang wangi jasadnya, maka hilang kesedihannya. Macam itulah lebih kurang, ataupun terbalik. Maksud dia Imam Syafi'i pun sangat ambil berat untuk pakai pakaian yang bersih dan wangi-wangikan tubuh badan. Masya Allah. Allahu Akbar. Maka itu adalah sunnah Nabi SAW untuk bersih. Jadi kalau bila kita bersihkan diri kita, maka kita ingat itu sunnah. Ada satu orang sahabat, dia tanya kepada isteri Nabi SAW, dia kata, macam mana baginda dalam rumah? Maka isteri baginda kata apa? Nabi SAW dalam rumah macam orang biasa, macam salah seorang, macam suami-suami kamu juga. Baginda SAW akan membersihkan pakaian baginda, baginda akan membersihkan pakaian baginda sendiri, dan perah susu kambing untuk diminum sendiri. Tapi nak fokusnya baginda bersihkan pakaian sendiri. Bagi Nabi basuh baju lah, kalau kita kata zaman sekarang ni basuh baju. Nabi basuh baju sendiri. Masya Allah. Untuk menunjukkan mengambil berat tentang kebersihan. Masya Allah. Dan kebersihan itu bukan sahaja ada satu kisah. Satu kisah ni, satu orang Islam dekat negara barat, maka dia ambil wudu. Maka dekat negara barat, maka susahlah, tak dapatlah kita macam ni. Masya Allah, tempat wuduk semua dah siap, dah memang kat ada banyak, bukan negara barat, banyak negara-negara lain yang mana tempat wuduk pun tak ada, susah.
nak ambil wuduk, kena pergi ambil wuduk dalam sinki. Wuduk sinki ni fahamlah, basuh muka, basuh tangan, lepas tu basuh kepala. Nak basuh kaki tu macam mana? Kalau ada cawan-cawan jebak bolehlah ni. Kadang-kadang tak apa, tak ada cawan, tak ada gayung, terpaksa angkat kaki letak atas sinki tu nak basuh, terpaksa nak ambil wuduk, nak solat fardu wajib. Maka ada kisah satu orang Islam ni, dia dekat negara barat terpaksa, dah tak ada tempat lain dah nak ambil wuduk dah. Nak dah masuk tu solat wajib ni. Maka terpaksa lah dia bagi wuduk kat sinki, dia basuh muka, basuh tangan semua, dia angkat kaki dia basuh dekat sinki. Maka datang satu orang non muslim, maka dia tengok dia buat muka apa, dia tak setujulah. Maka dia kata dekat orang tu, dia dapat habis semua, dia kata kamu kotor. Nah, macam mana kamu Islam ni pengotor ke sampai kena angkat kaki basuh macam ni semua? Maka orang ni kata apa? Nak cerdik juga orang yang menjawab ni, masya-Allah. Maka dia kata apa? Tapi kita nak jawab macam ni, fikir-fikir dululah sesuai atau tidak. Dia kata apa? Dia kata kamu nak tahu kaki saya ni lagi bersih daripada muka kamu. Dia kata macam tu. Terkejut orang non-Muslim tu. Kata, apa pasal pula kaki kamu lagi bersih muka saya? Dia kata, kamu basuh muka kamu berapa kali sehari? Dia kata, basuh muka saya bangun tidur pagi sekali basuh, apa ni, nanti malam nak gosok gigi nak sebelum tidur basuh lagi lah muka, mungkin 2 kali je, kadang-kadang 3 kali. Dia kata apa? Saya basuh kaki saya sehari 15 kali saya basuh kaki saya. Kaki kanan 15 kali, kiri 15 kali. Dia kata, biar betul. Dia kata betul. Setiap kali solat saya ambil wuduk, setiap kali wuduk basuh kaki 3 kali. 3 kali kanan, 3 kali kiri. Dan sehari saya ambil wuduk sekurang-kurangnya, paling kurang dia kata paling kurang saya ambil wuduk 5 kali. Masya-Allah. Jadi kaki saya ni saya basuh 15 kali sehari. Muka awak tu basuh 3 kali je sehari. Masya-Allah. Macam tu sekali. Yang mana Islam ambil berat tentang kebersihan. Masya-Allah. Jadi jangan kita ingat kita pakai baju kotor, kita fikir zuhud, sunnah Nabi, salah. Ini salah, fahaman yang salah. Pakai baju sederhana, betul sunnah Nabi SAW. Tapi baju kotor, dia kata sunnah Nabi, minta maaf, itu salah. Kalau dia kata dia tak pakai wangi-wangian, dia busuk rambut, kusuk masa, dia kata itu zuhud, minta maaf, ya, itu salah. Nabi SAW zuhud, orang yang paling zuhud Nabi. Orang yang paling zuhud dalam dunia ini adalah Nabi SAW. Tapi Nabi sentiasa, rambut Nabi sentiasa kemas, pakaian Nabi sentiasa bersih, masya-Allah. Walaupun pakaian Nabi itu tak mahal, pakaian sederhana tetapi bersih. Jadi kalau kita bersihkan baju kita, kita ambil berat tentang kebersihan, niat sunnah Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Kalau kita basuh baju, kalau kita gosok baju, kalau kita pakai wangi-wangian, tak ada niat amal sunnah Nabi, maka tak dapat pahala. Tak dapat pahala. Kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Benda ibadat yang wajib, kalau kita buat memang dapat pahala, tak syak. Ibadat yang sunat, kalau kita buat memang akan dapat pahala. Tapi benda-benda yang harus, benda-benda yang harus ni, yang apa ni, kalau kita baca dalam kitab-kitab harus, dia kata apa, buat tak apa, tak buat pun tak apa. Memang, tapi kalaulah dia benda-benda yang harus ni berserta dengan niat yang baik, dia juga akan jadi ibadat. Makan, minum, walaupun niat baik, niat untuk dapatkan kekuatan untuk beribadat, dia akan jadi pahala. Makan dapat pahala, setiap kali satu suap dapat pahala, makan satu suap lagi dapat pahala, tambah 2 pinggan 3 pinggan makan dapat pahala, kan, masya-Allah. Basuh baju dapat pahala, masya-Allah. Kaum ibu dekat rumah, kalau hari-hari basuh baju, niatnya sunnah Nabi SAW, nak amalkan sunnah Nabi, supaya saya, ya Allah, saya niat supaya saya basuh baju ni amalkan sunnah Nabi, supaya anak saya pakai baju pakaian bersih, nak amalkan syariat Islam. Suami saya pakai baju bersih, semua ahli rumah pakai baju bersih, berapa banyak pahala dapat, masya-Allah. Setiap ahli keluarga kita tu pakai baju bersih tu, kita dapat pahala, masya-Allah. Tapi dengan niat. Kalau kita tak niat, tak dapatlah pahala. Kalau saja orang kata, kenapa basuh baju? Basuh baju, baju kotor kena basuh lah, tanya pula. Memanglah kena basuh. Dia kata, kan, maka itu tak adalah pahalanya. Pahalanya kena niat, masya-Allah. At-tuhuru syatrul iman. Wuduk. Sabda Nabi SAW, bila mana seorang berwuduk, dia berkumur, Allah akan ampunkan. Dia kumur, lepas tu dia luah air tu, air yang dia keluarkan tu akan keluar dengan dosa-dosa mulut dia, bersih. Maka air tu bukan sahaja bersihkan kotoran dalam mulut dia, tapi bersihkan dosa-dosa mulut dia, masya-Allah. Hadis Nabi ni, ya?
Kemudian Nabi kata bila mana dia ambil air, sedut kat hidung, hembus, akan keluar air itu juga membawa membersihkan dosa-dosa hidungnya. Nak tanya satu, hidung ada dosa tak? Macam mana seorang buat dosa dengan hidung? Buat dosa dengan mata, tahulah kan, tengok benda haram. Buat dosa dengan mulut, dengan telinga. Buat dosa dengan hidung macam mana? Antara buat dosa dengan hidung ni, mencium bau harum wanita yang bukan muhrim, dengan syahwat. Masya Allah, kalau kita tercium, kalau kita duduk kita lalu, tiba-tiba wanita ni bukan muhrim ni, pakai wangi-wangian kuat kan, maka kita kena elak, kita pergi tempat lain. Kalau kita hirup je sambil kita bayangkan perkara-perkara yang tak sepatutnya dalam fikiran kita, minta maaf cakap, maka berdosa. Itu dosa dengan hidung. Dan yang memakai minyak wangi itu pun, wanita tersebut berdosa. Sebab itu haram hukumnya. Ramai orang tak tahu haram, bukannya makruh, haram wanita memakai wangian-wangian yang untuk dicium atau dihidu oleh bukan muhrimnya. Haram, bukan makruh. Pergi office ke, pergi mana ke, kalau dia pakai wangian untuk diri dia sekadar deodoran lah, nak hilangkan, tak apa. Ini yang pakai minyak wangi dia masuk dalam lift, dia keluar daripada lift, bau wangi tu ada melekat lagi dalam lift tu. Tahulah kita duduk apartmen, masuk lift tu tengok wangi, dia kata Masya Allah. Ini kena tahu dah kan, macam tu sekali berdosa, na'udzubillah. Walaupun pakai ni tutup aurat, walaupun pakai tudung labuh sekalipun, cakap minta maaf cakap, tapi kalau pakai wangi-wangian sampai orang bukan muhrim cium bau dia, berdosa. Masya Allah. Okey, itu bab lain lah tu. Kemudian kata Nabi, bila mana dia seorang berwuduk membasuh mukanya, maka Allah akan keluarkan dosa-dosa daripada mukanya itu. Masya Allah, air yang mengalir itu keluar dengan dosa-dosa dia. Masya Allah. Ada orang yang dia kasyaf, Allah buka hijab, dia boleh nampak. Bukan cerita zaman dulu, zaman sekarang ada orang yang Allah buka hijab, dia datang jumpa saya, dia cerita, Ustaz, dia cerita, tapi saya cerita dekat orang lain, memang Allah Ta'ala buka hijab pada dia. Masya Allah, dia boleh nampak orang ambil wuduk, air wuduk tu mengalir warna hitam, busuk, bawa dosa, macam air najis, macam air longkang kalau kita tu kan, air parit apa hitam, dia kata, Ustaz saya nampak Ustaz, orang ambil wuduk memang hitam air dia. Masya Allah, macam tu sekali. Allahu Akbar. Ada satu orang ulama dan satu imam dia nampak Allah buka hijab pada dia nampak orang ambil wuduk ni keluar air hitam, maka dia buat fatwa, dia kata air lebihan daripada wuduk itu, air mustakmal tu hukumnya najis, dia kata. Masya Allah. Sebab apa? Sebab dia nampak hitamnya, dia kata najis terus. Kalau kita mustakmal tu bukan dia najis kan, dia kata najis sebab apa? Dia nampak. Allahu Akbar. Orang yang Allah buka hijab kasyaf ni, dia boleh nampak dengan muka orang, ada muka gelap, muka ada yang nampak matanya hitam, nampak. Masya Allah. Allahu Akbar. Kadang-kadang orang biasa je, bukannya ustaz pun, orang yang jumpa saya tu yang Allah buka hijab tu bukannya ustaz, tak ada, orang biasa, student je, belajar kat US lagi, belajar kat US lagi, dia kopiah pun tak pakai. Masya Allah. Tapi dia ibadat tak tinggal lah, solat tak tinggal apa semua. Masya Allah. Dia selalunya itu pilihan Allah Ta'ala. Kemudian kata Nabi, bila mana dia basuh tangannya, Allah akan keluarkan dosa daripada tangannya. Kita basuh kan, air nitik itu, kita nampak air itu bersih, tapi sebenarnya air itu membawa dosa-dosa tangan kita. Masya Allah. Dalam hadis yang lain kata Nabi, sampai dosa di celah-celah kuku ni semua akan keluar mengalir. Allahu Akbar. Bersih. Bila seorang itu menyapu kepalanya, Allah keluarkan dosa-dosa daripada kepalanya. Bila dia basuh kakinya, Allah keluarkan segala dosa daripada kakinya. Masya Allah. Hadis Nabi SAW, barang siapa man wada'a hadhil a'dha, barang siapa yang mengambil wuduk dengan sempurna, fa ahsana wudu'ha, dengan sempurna, dengan teliti, maka istaujaba min Allah ar-ridwan al-akbar, dia akan mendapat keredaan yang besar daripada Allah. Masya Allah. Wuduk je, wuduk tu membersihkan diri. Kita membersihkan diri dapat pahala. Mandi dapat pahala. Mana agama yang mana mandi boleh dapat pahala? Mandi boleh dapat pahala. Cuba cari agama lain, mandi boleh dapat pahala. Wah, mandi pun dapat pahala. Mandi boleh dapat pahala. Mandi wajib dapat pahala, mandi sunat dapat pahala. Mandi sunat banyak dalam Islam. Mandi sunat hari Jumaatnya,
mandi sunat hari raya Idul Fitri, mandi sunat hari raya Idul Adha. Kalau nak pergi hajinya, masya-Allah, mandi sunat ihram, mandi sunat nak masuk Mekah, mandi sunat nak wukuf, macam-macam. Mandi sunat. Mandi sunat tu sebenarnya kisah dia Nabi SAW sebenarnya Nabi nak supaya bila mana orang Islam bertemu, berjumpa, maka sentiasa dalam keadaan wangi, supaya bau kita tak menyakiti orang lain. Kisahnya Nabi SAW pergi solat Jumaat, maka Nabi ada bau yang kurang menyenangkan. Ada orang yang tak mandi. Fahamlah dekat Mekah Madinah bukan yang macam kita. Zaman dulu pula tu air memang susah nak dapat kan. Sekarang ni Mekah Madinah pun masya-Allah air senang, yang masuk hotel tu buka je air berlambat keluar macam sini, tak ada bezanya. Kalau zaman dulu tu bukan senang nak cari air nak mandi, maka sahabat jaranglah mandi. Maka Nabi pergi sembahyang Jumaat, ada bau-bau yang kurang menyenangkan. Nabi marah. Nabi kata apa? Ghuslu yaumul Jum'ah, mandi pada hari Jumaat itu wajibul likulli muhtalim, wajib bagi setiap orang yang nak datang sembahyang Jumaat. Nabi kata macam tu. Wajib, Nabi kata macam tu sekali. Tapi dibahaskan oleh para ulama, sebenarnya bukan wajib, sebenarnya adalah sunat. Wajib itu memberi isyarat, bukannya wajib syar'i kalau kita bahasa, tetapi wajib menunjukkan takkid, mengambil berat. Nabi minta supaya nak datang sembahyang Jumaat mandi, jangan ada bau-bau yang kurang menyenangkan, menyakiti orang lain. Masya-Allah. Sebab tu terus disunatkan setiap kali ada perhimpunan besar, solat Jumaat ke, solat hari raya ke, solat Idul Fitri ke, apa-apa ke, nak pergi semuanya disunatkan mandi. Masya-Allah, macam tu sekali. Masa ihram kita tak boleh pakai wangi-wangian kan. Cakkan ada larangan ihram pakai wangi-wangian, tapi disunatkan masa kita mandi ihram tu, sebelum niat tu kita pakai wangi-wangian. Masya-Allah. Nampak? Okey. Ada hadis daripada Nabi SAW, riwayat Imam Baihaqi, Nabi berkata kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi kata, ya Anas, in istata'ta an takuna abadan ala wudu' faf'al. Nabi berkata, Anas ni zaman Nabi kecil lagi, budak lagi, macam kita cakap agak budak-budak, dia khidmat kepada Nabi SAW selama 10 tahun. Masya-Allah. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bila Nabi berhijrah ke kota Madinah, semua orang bawa hadiah. Datang buat Nabi, ada orang bawa itu bagi hadiah, bawa ini bagi hadiah. Maka mak kepada Sayyidina Anas ni, Ummu Sulaim, maka dia miskin, dia tak ada hadiah. Apa nak bagi kat Nabi SAW? Tak tahu. Dan sekali dia bawa anak dia. Anas bin Malik ni, dia kata, ya Rasulullah, ini hadiah saya kepada Tuan, biarlah dia berkhidmat kepada Tuan. Tuan buatlah macam anak sendiri, biarlah dia khidmat kepada Tuan setiap hari. Masya-Allah. Sejak hari itu Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkhidmat kepada Nabi SAW 10 tahun, sampailah Nabi wafat meninggal dunia. Masya-Allah. Sayyidina Anas khidmat pada Nabi. Sayyidina Anas kata apa? 10 tahun aku berkhidmat kepada Nabi, sekali pun aku tak pernah kena tengking dengan Nabi. Masya-Allah. Sekali pun tak pernah aku kena tengking dengan Nabi SAW. Kita hari ni pun, anak kita buat masalah pun kita hilang sabar. Apa ni? Geram kan. Tapi Nabi SAW, masya-Allah, sabarnya Nabi SAW. Banyak hadis-hadis Nabi ajar adab kepada Sayyidina Anas ni. Kalau kita baca hadis-hadis kan, Nabi ajar, wahai Anas, kamu nak masuk rumah bagi salam, maka orang dalam rumah tu dapat berkat. Masya-Allah. Nabi ajar kepada Sayyidina Anas. Maka ini juga Nabi ajar kepada Sayyidina Anas. Nabi kata, wahai Anas, Nabi kata, kalaulah kamu mampu sentiasa dalam keadaan wuduk, faf'al. Nabi kata, buat macam tu. Kalau boleh kamu sentiasa dalam keadaan wuduk, masya-Allah, itu yang paling bagus. Nabi kata, fa inna malakal maut idza qabada ruha 'abdin wa huwa 'ala wuduk kutibat lahu syahadah. Nabi kata, kalaulah malaikat maut ambil nyawa seseorang itu dalam keadaan dia ada wuduk, dia akan dapat pahala syahid, kata Nabi. Masya-Allah. Ambil wuduk aja. Memang ada orang-orang yang dia sentiasa jaga wuduk, bukannya pelajar madrasah, memang dia kerja office tapi sentiasa jaga wuduk. Masya-Allah. Itu apa ni, Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Kisah Sayyidina Bilal kan, satu hari Nabi SAW panggil Sayyidina Bilal, wahai Bilal, apa amalan kamu yang paling hebat? Nabi kata, aku dengar bunyi tapak kaki kamu dalam syurga, kata Nabi. Masya-Allah. Apa amalan kamu yang hebat? Maka Sayyidina Bilal kata, ya Rasulullah, saya tak ada pun amalan yang hebat-hebat saya. Cumanya amalan saya, saya sentiasa jaga wuduk. Setiap kali wuduk saya batal, saya akan ambil wuduk baru walaupun tengah malam, kata Sayyidina Bilal. Masya-Allah.
Dan berkata, wah, saya setiap kali wuduk saya batal, saya akan ambil wuduk baru walaupun tengah malam. Dan setiap kali saya ambil wuduk, saya akan solat. Saya akan solat. Maka para ulama menjadikan itu sebagai dalil disunatkan solat sunat wuduk. Selepas ambil wuduk disunatkan kita solat sunat, insya-Allah. Okey, itu Nabi ajar wuduk. Sebab apa kita cerita wuduk? Sebab wuduk ni sebahagian daripada taharah, at-tuhur syatrul iman, kita sentiasa dalam keadaan bersih, masya-Allah. Bila para arifin, para ulama berkata, barang siapa yang sentiasa dalam keadaan wuduk, malaikat selalu berdamping dengannya. Tarqabul malaikah fi suhbatihi, malaikat selalu berdamping dengannya. Sebab malaikat ni makhluk yang suci. Kalau kita sentiasa dalam keadaan suci, makhluk yang suci sentiasa berdamping dengan kita. Para malaikat kita tak nampak, tapi keliling kita ada para malaikat. Walaupun dia pergi office, pergi sekolah apa semua, malaikat ada dengan dia, masya-Allah. Tapi kalau kita dalam keadaan tidak ada wuduk, maka kita tak suci, tak bersih. Malaikat dia suka benda yang bersih, dia suka benda yang wangi. Dalam hadis kata malaikat pun akan terganggu dengan bau yang busuk. Bau yang busuk ni seperti mana dia mengganggu manusia, malaikat pun akan terganggu. Dan bau yang wangi, seperti mana manusia suka bau yang wangi, malaikat pun suka bau wangi, masya-Allah. Dalam hadis. Allahu Akbar. Sebab tu sangat tidak makruh, dimakruh kata para ulama kalau kita dalam keadaan berhadas, kita makan, buat dalam keadaan berhadas, ada besar ni bukan ada kecil, ada besar, maka disunatkan kita segerakan mandi, masya-Allah. Sebab apa? Makruh kalau kita dalam keadaan hadas besar, kita buat benda-benda makan, minum, masak dan sebagainya. Tamam. Ada kisah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia hantar satu orang gubernur dia pergi dekat Syam, pergi dekat Syam. Syam dululah, kalau zaman sekarang ni dah pecah lah, Syria, Jordan, Palestin, semua tu sekali Syam lah tu. Maka pergi ke Syam, maka orang yang dihantar, gubernur dihantar oleh oleh Sayyidina Umar bin Khattab ni, dia lalu, maka dia singgah kepada satu perkampungan rahib, pendeta ahli kitab lah, kita kata ahli kitab. Maka dia ketuk pintu, tak keluar, lama, lepas itu baru keluar. Adalah dia nak jumpa, ada urusan tu, nak tanya ke apa, adalah urusan dia, wallahu alam lah. Tapi lama nak cerita, dia ketuk pintu tak keluar, lama baru dia keluar. Lepas tu dia kata, dia dah keluar tu, dia selesaikan urusan dia apa semua. Dan dia kata nak tanya sikit, tadi kenapa saya ketuk pintu lama baru tuan keluar, kenapa lambat sangat tuan nak keluar, saya tunggu lama kat luar tadi. Maka pendeta ni kata apa, ahli kitab ni kata, dulu Allah Ta'ala pernah turunkan wahyu kepada Nabi Musa AS. Allah kata kepada Nabi Musa, wahai Musa, kalaulah kamu takut kezaliman seseorang, maka hendaklah kamu berwuduk, dan hendaklah kamu perintahkan ahli keluarga kamu juga berwuduk. Sesungguhnya barang siapa yang berwuduk dalam keadaan wuduk, maka dia sentiasa dalam keadaan aman. Maka bila kamu datang, aku tak kenal kamu ni siapa. Mungkin kamu datang bawa kezaliman, mungkin kamu datang bawa keburukan, saya tahu. Kalau bawa kebaikan, alhamdulillah. Tapi saya takut kalau kamu datang nak buat zalim kepada saya. Maka apa saya buat? Saya takut, saya ambil wuduk dan saya suruh keluarga saya semua ambil wuduk. Sebab itulah saya lambat buka pintu tadi. Bila saya dah selesai ambil wuduk, keluarga saya pun semua dah siap ambil wuduk, baru saya buka pintu berjumpa dengan kamu, masya-Allah. Dalam kitab Tabaqat Ibn Subuki diceritakan wahyu Allah Ta'ala kepada Nabi Musa AS dulu. Allah kata perintah wahyukan kepada Nabi Musa, dia kata, ya Musa tawadda fa in asabaka syai'un wa anta ala ghairi wudu' fala talumanna ila nafsak. Wahai Musa, hendaklah berwuduklah kamu, sentiasalah dalam keadaan wuduk. Kalaulah kamu ditimpa satu musibah dalam keadaan kamu tidak ada wuduk, maka jangan kamu salahkan melainkan diri kamu sendiri, masya-Allah. Itu dia. Kesimpulannya, Islam sangat ambil berat tentang wudu. At-tuhuru syatrul iman. Iman ni benda yang penting dalam Islam. Iman ni benda yang boleh masuk syurga. Nabi kata iman tu separuh dia adalah kebersihan. Maka disyarahkan oleh para ulama bukan sahaja kebersihan zahir, tapi juga kebersihan batin. Hati kita pun juga kena bersih. Kalaulah pakaian saja bersih tapi hati kita kotor, maka tak ada maknanya.
Allah akan tengok kepada hati kita. Allah akan tengok kepada hati kita. Innallaha la yanzuru ila jasadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tak tengok jasad kita, Allah tengok hati kita. Kita bagi laluan dulu kepada azan, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kata Nabi, Allah tidak melihat kepada jasad dan luaran kamu, tetapi Allah melihat kepada hati kamu. Hati kita adalah tempat penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah pakaian kita bersih tapi hati kita dalamnya ada hasad dengki dengan orang, kenapa dia dapat lebih, kenapa aku tak dapat, dalam hati kita ada riak aku buat ni biar orang tengok sikit, biar dia tahu sikit aku ni siapa. Masya Allah. Dalam hati kita adanya takabur, aku lebih hebat daripada dia, ana khairu minhu, aku lebih hebat, aku lagi bagus daripada dia, dia lagi teruk daripada aku. Ada rasa takabur. Dalam hati kita ada ridha, tak redha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa aku kena macam tu, dia tak kena? Dalam hati kita ada berbagai-bagai kotoran. Walaupun pakaian kita bersih tapi hati kita kotor, Allah nampak kita kotor. Walaupun pakaian kita bersih tapi hati kita kotor, Allah akan nampak kita kotor, sebab Allah tengoknya di hati kita. Masya-Allah. Allahu Akbar. Hari ini kita banyak menjaga pandangan manusia, tapi kita mungkin terleka, lupa nak tengok pandangan Allah. Allah tengok pada hati kita. Kalaulah kita hari ini nak pergi pejabat pakai baju kotor contohnya, kadang-kadang bukan najis pun, kita minum teh tarik tertumpah kan, habis basah baju kita dengan teh tarik kan. Kita nak pergi office ni, malu dah baju penuh tertarik apa semua kan, ataupun kopi secawan tertumpah, bukan najis pun, kalau semayang sah. Kopi je tapi penuh hitam semua baju kita. Bawa kereta dah sampai dengan office ni, dah dekat habis, patah balik, sanggup patah balik, rumah jauh, sanggup patah balik, tukar baju. Malu nak jumpa orang kalau baju kita kotor. Tapi hari ni kenapa kita tak malu menghadap Allah, hati kita kotor. Masya Allah. Hati kita bergerumah dengan najis. Kalau kita ada rasa takabur, kita ada rasa hati kita ni, saya lagi bagus daripada dia, dia lagi teruk daripada saya kan? Saya lagi bagus daripada dia, maka itu dalam hati kita ada najis. Masya Allah. Kalau kita rasa kita buat amalan ni nak orang tengok, nak orang puji, nak orang hormat, nak orang respect kepada kita, biar ada respect sikit kepada kita, itu maknanya dalam hati kita ada najis. Orang tak nampak, Allah nampak. Masya Allah. Kalaulah Allah zahirkan semua benda itu, saya tak ada orang nak berkawan dengan kita. Kalaulah Allah zahirkan, kalaulah Allah jadikan siapa yang dalam hatinya ada takabur, memang busuk satu badan dia, tak ada orang nak kawan dengan kita. Kalau Allah zahirkan siapa dalam hatinya ada riak, siapa dalam hatinya ada hasad dengki, siapa dalam hatinya ada tak redha dengan takdir Allah, siapa yang dalam hatinya ada itu ada ini, maka badannya akan berbusuk, tak ada orang akan nak berkawan dengan kita. Masya Allah. Maksiat, kotoran ini semua sebenarnya adalah najis. Pernah sekali Siti Aisyah radhiyallahu anha, dia cakap satu perkara yang tak bagus lah, pasal ni orang perempuan cerita apa ni, madu-madu ni, Nabi pun ada masalah kan, bermadu kan, isteri bermadu isteri ni. Maka Siti Aisyah radhiyallahu anha macam mana tak ada sembang-sembang dengan Nabi, panjanglah bersembang tu, dia kata, Allah ya Rasulullah, ini madu dia ni pendek, tak bagus kan. Aisyah dia cakap dekat Nabi SAW, nak kata tak bagus lah, dia lagi bagus lah masalah perempuan kan, apa ni. Maka Nabi kata, ya Aisyah, laqad qulti kalimatan, wahai Aisyah, kamu telah bercakap, kamu telah keluarkan sepatah perkataan, lau muzijat bil bahri, kalaulah perkataan itu dicampak ke dalam lautan, la taghayyar, nescaya akan bau busuk satu lautan tu. Masya Allah. Hari ni kalau bangkai gajah sekalipun, bangkai gajah, bangkai gajah bukan bangkai tikus, bangkai gajah, kita campak dalam laut, boleh berubah tak air laut tu? Tak berubah kan, sebab laut besar. Masya Allah. Apa ni, tapi Nabi kata, kalimah kamu wahai Aisyah, satu patah perkataan kalimah kamu tu busuk dia, kataan tu, tapi dia tak bau. Nabi kata busuk dia tu, kalau perkataan kamu tu kalau dicampak dalam laut, nescaya satu laut akan bau busuk. Masya Allah. Macam tu sekali dosa yang kita buat sebenarnya adalah busuk, najis dalam hati kita. Itu maka
Sebab itu kata Nabi SAW, at-tuhuru syatrul iman, kebersihan itu adalah separuh daripada iman. Tapi jangan kita ingat kebersihan luaran saja, tetapi kebersihan dalaman juga, hati kita juga kena bersih. Macam pakaian kita, luaran kita kalau nak bersih, kita kena buat sesuatu, dia tak boleh bersih sendiri. Baju kalau nak bersih, dia tak boleh bersih dengan sendiri, kita kena basuh. Nak dia kotor, dia boleh kotor dengan sendiri. Kita pakai je baju kita pergi office, pergi sekolah, pakai baju pergi masjid, sehari 2 hari kotorlah dia. Tak payah kita pergi sibuk cari najis apa, tak payah. Pakai je, dia akan kotor. Macam kereta lah. Kereta kita nak kotor, dia tak payah kita nak pergi cari mana selut nak langgar, nak pergi kotor kita, tak payah. Bawa aje kereta tu pergi office, pergi pejabat apa semua, sehari 2 hari seminggu kotorlah kereta tu. Tapi nak bersih kena buat sesuatu. Bersih dia tak boleh bersih dengan sendiri. Bersih kereta tu kena basuh kat rumah, atau pergi hantar car wash. Kalau baju kita kena basuh, atau pergi hantar dobi, ataupun benda-benda lain lah. Rumah kita nak kotor, dia kotor sendiri. Tapi nak bersih, kita kena bersihkan dia. Nak bersih, dia tak boleh bersih dengan sendiri. Macam tu juga dengan hati kita. Hati kita nak kotor, tak payah kita cari apa nak buat supaya hati kotor, tak payah. Hati kita ni buat macam biasa je, pergi pejabat, balik rumah, pergi kedai, pergi sekolah, apa semua, hati kita akan kotor dengan sendiri. Tengok benda-benda yang tak sepatutnya, dengar benda yang tak sepatutnya, fikir benda yang tak sepatutnya, cakap benda yang tak sepatutnya, maka itu semua akan kotorkan hati kita. Tapi nak bersihkan hati itu satu soalan, apa yang kita buat untuk bersihkan hati kita? Apa yang kita buat untuk bersihkan hati kita? Apa yang dah kita buat, bukan apa yang akan kita buat, apa yang kita praktikal sekarang ni, bukan dan teori, yang betul-betul yang setiap hari kita dah buat lah. Kita dah solat, alhamdulillah, kita dah baca Quran, berzikir, macam-macam ibadat. Tapi apa yang kita buat untuk bersihkan hati kita? Untuk bersihkan baju kita, kita dah buat, beli sabun, beli washing machine. Kita nak bersihkan kereta kita, dah hantar pergi car wash. Kita nak bersihkan rumah kita, macam-macam, kita sapu, letak vacuum lah, macam. Tapi apa yang kita dah buat untuk bersihkan hati kita? Sebab itulah para ulama kata wajib kita belajar ilmu at-tasawuf, at-tazkiyah. 3 perkara ilmu yang wajib kita belajar. Pertama sekali ilmu akidah, yang kedua ilmu ilmu fiqh, yang ketiga al-ihsan, ilmu ihsan ataupun at-tazkiyah ataupun tasawuf, berbagai-bagai namanya, semua bendanya sama. Ilmu tauhid, akidah yang wajib kita belajar, kadar yang boleh menyelamatkan kita daripada akidah yang salah, itu fardu ain setiap orang. Dan kalau fiqh, benda yang wajib kita belajar adalah benda yang boleh menyelamatkan ibadat kita daripada terbatal. Ini wajib fardu ain, tak kira dia orang biasa ataupun dia pangkat tinggi, ataupun dia menteri, ataupun dia raja sekalipun, wajib kena belajar benda-benda yang mana fardu ain ni, yang fiqh menyelamatkan ibadat dia daripada terbatal. Dan yang ketiganya ilmu al-ihsan, ilmu tasawuf ataupun at-tazkiyah. Maka kata ulama, yang wajib dipelajari adalah sekadar yang boleh selamatkan hati kita daripada sifat mazmumah. Kita nak selamatkan diri daripada riak, kita kena belajar apa itu riak. Kalau kita kena belajar apa itu riak. Kalau kita tak tahu apa itu riak, macam mana kita nak jauhkan diri daripada dia? Kita kena tahu riak tu apa, takabur tu apa, semua benda-benda tu apa. So, kita kena belajar supaya kita boleh jauhkan diri daripada dia. Dan kita kena belajar ikhlas tu apa, tawaduk tu apa, khusyuk tu apa, redha tu apa. Kita kena belajar semua benda ni supaya kita bawa benda-benda tu dalam hati kita. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah beri hidayah, taufik kepada kita insyaAllah, untuk kita belajar semua benda ni, dan untuk kita dapat kebersihan zahir dan batin insyaAllah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang bersih, bukan sekadar zahir saja, tapi batin hati kita juga bersih insyaAllah, mudah-mudahan. Ada soalan? Tamam. Soalan, kita doa insyaAllah mudah-mudahan hadis ni membawa manfaat yang besar dalam kehidupan kita dan diri keluarga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Allahumma ya muhawwil al-ahwal, hawil ahwalana ila ahsanil hal, wahfadhna min ahwali ahli ad-dhalal wa fi'lil juhal. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man ahabbak wal amal alladhi yuballighuna ila hubbik, waj'al hubbaka ahabba ilayna min anfusina wa ahlina wa min al-ma'il barid 'ala ad-dhama. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min 'abduka nabiyyika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa salihun
wa na'udzu bika mimma ista'adha min 'abdika wa nabiyyika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa salihun antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbana shighara. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf kalau ada terkasar bahasa tersilap bicara dan saya minta ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri.